Terima kasih Datuk Speaker. Saya tidak akan minta kerusi meja. Terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas dalam pembahasan usul menjunjung kasih di atas titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semasa merasmikan mesyuarat pertama tahun 2017. Oleh kerana pilihan raya sudah dekat, ya, kita semua berdebar, kemungkinan besar pembahasan ini adalah pembahasan usul menjunjung kasih terakhir saya bagi penggal Parlimen ini. Oleh demikian, saya ingin memberi fokus terhadap isu terpenting yang dihadapi oleh negara kita, iaitu isu rasuah ataupun corruption. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima, telah dengan jelasnya menitahkan Dewan Yang Mulia ini untuk mengambil langkah mengatasi gejala rasuah yang kian berleluasa di Malaysia. Tahniah saya ucapkan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM atas usaha mereka membongkar kes-kes rasuah penjawat awam yang melibatkan nilai berpuluh-puluh juta ringgit seperti kes Sabah Water. Tetapi, Datuk Speaker, kita semua lebih arif dan lebih tahu bahawa penjawat awam yang rasuah bukanlah punca utama gejala rasuah di Malaysia. Punca utama rasuah adalah ahli-ahli politik sendiri. Datuk Speaker, saya telah menceburi bidang politik sejak 2009 dan telah dipilih sebagai ahli parlimen pada 2013. Sepanjang 4 tahun ini, saya perhatikan bahawa isu party finances adalah isu yang terpenting, dan saya sedar bahawa isu politik wang adalah punca terbesar masalah rasuah di Malaysia. Politik wang sekiranya tidak disekat dan dihapuskan akan menghancurkan negara kita, dan dia akan menghancurkan juga parti-parti politik dan akan terus memiskinkan negara dan juga rakyat. I'm taking a non-partisan position on this, Datuk Speaker. Setiap tahun kerajaan BN melaungkan tekad mereka untuk membantras gejala rasuah. Yang pelik, tiada ahli politik yang ditangkap. Yang kena tangkap hanya penjawat awam. Eskojo, saya. Adakah penjawat awam jauh lebih berkuasa daripada ahli-ahli politik, termasuk Perdana Menteri kita? Mustahil penjawat awam berani makan rasuah sekiranya tidak menerima sokongan ataupun arahan daripada individu politik yang jauh lebih berkuasa. Ingat, gejala rasuah ini bukan saja tersebar luas di kerajaan pusat, tetapi juga seperti kawan baik Pokok Sena yang potong trip saya tadi, bahawa dia berlaku juga di kerajaan Johor. Ya, maknanya kerajaan negeri-negeri pun mengalami masalah yang sama seperti Sabah juga. Datuk Speaker, kes kleptokrasi terbesar di dunia adalah bukti kerajaan BN pandai cakap nak lawan rasuah, tetapi memang tak bikin langsung. Saya memang hairan dalam kes ini yang kita tak boleh sebut namanya. Ini telah menyaksikan seorang tauke Cina muda, playboy, yang kuat berjudi dan suka menyembur arak kepada selebriti seperti Paris Hilton. Satu botol arak ni 100,000 satu. Tauke Cina ni tidak disiasat langsung, tetapi kes ini telah melihat wakil rakyat Melayu YB Pandan dihukum penjara. Bagi saya, kita perlu mengkaji semula akar umbi gejala rasuah ini. Dengan izin, we must identify the root cause of corruption, and the root cause of corruption is corrupt politicians in a political party that enables politicians to rise in the position of power. Oleh demikian, sistem kewangan parti-parti politik perlu dipantau rapi. Demi mewujudkan ahli-ahli parlimen yang tulus dan bersih daripada rasuah, kita mesti memperbaikikan sistem kewangan parti-parti politik dahulu. Dengan izin, Datuk Speaker, to carry out anti-corruption reforms, we must start from the finances of political parties itself. Seperti Datuk Speaker mungkin sedia maklum, peranan saya, pejabat saya khasnya ialah untuk melihat dasar-dasar politik dan juga dasar-dasar ekonomi. Pada Februari tahun ini, saya telah mengeluarkan satu kertas kerja
mencadangkan bahawa urusan kewangan parti-parti politik perlu bersifat lebih telus dan bertanggungjawab. Justru persoalan penting saya pada Dewan Yang Mulia ini adalah ini. Tahukah ahli-ahli Dewan ini apakah kos keperluan kewangan tahunan setiap parti politik kita? Does anybody here know how much our own political party needs money? How much is the quantum? Kalau ahli-ahli parlimen boleh pantau belanjawan kerajaan pusat sebanyak 280 bilion setahun, kenapakah majoriti ahli parlimen tidak tahu langsung belanjawan parti masing-masing? Saya telah meneliti perbelanjaan operasi parti politik yang mempunyai lebih kurang 500,000 orang ahli. Kita pakai satu sistem yang senang, kita kira berapa head count dan kita boleh buat anggaran operasi itu. Penilaian kita menunjukkan bahawa dana sebanyak 10 juta setahun cukup untuk satu organisasi politik sebesar 500,000 ahli. Oleh itu, Parti UMNO yang mempunyai 3.5 juta member dia bukan tidak perlu dana sebanyak 2.6 bilion setahun, tetapi cuma 35 juta setahun. Kalau kita benar-benar ingin membantras gejala rasuah, langkah pertama ialah mendedahkan penuh jumlah dana yang diperlukan oleh setiap operasi dan kos pembangunan setiap parti. Selepas pendedahan belanjawan, langkah kedua, the second step, ialah mendedahkan sumber dana perbelanjaan tersebut. Dengan izin, political parties must declare the funds they need and then where they get the funds from. Untuk memastikan tiada unsur-unsur rasuah, dana parti boleh didapati melalui 3 proses yang bersih. Ya, sumber pertama ialah potongan gaji ahli-ahli politik. DAP, PKR, kita mengamalkan 20% potongan gaji kita untuk support, termasuk juga ahli-ahli adun. Ya. Nombor 2 ialah memastikan setiap ahli kita bayar yuran dia. Kalau yuran dia cukup, boleh cover 33%. Dan ketiga, aktiviti fundraising, tetapi yang legal, yang memastikan bahawa kita tidak boleh mendema lebihi 10,000 seorang. Jangan bagi 2.6 bilion. Dato' Speaker, dengan izin, if political parties are transparent with their expenses and are also transparent as how they raise the money, we can eliminate 70% of corruption in Malaysia. Silakan. Terima kasih. Dari mana kawasan? Kerana Jaya. Terima kasih Yang Berhormat Kerana Jaya. Kerana Jaya tadi sentuh tanah-tanah daripada politik parti. Nanti berapa minit Yang Berhormat? 7. Nafas kejap. Ini Kerana Jaya, saya mau tanya pendengar daripada kita ataupun sedikit nasihat. Saya mau tanya saya tahu dia soal punya semua kata Barisan Nasional. Saya mau tanya daripada DAP, daripada Pakatan Raya itu semua, macam mana? Dia kata mesti mau declare semua. Dia kata berapa ini cakap aja cantik, tapi TAP sudah beli itu headquarter. Macam mana? Duit dari mana? Tanah dari siapa? Sampai hari ini pun tidak declare. Jangan nak cerita kong kali kong syok sendiri, tapi sendiri pun tak boleh buat, sendiri pun tak ada declare. Tapi buat dulu lah, daripada pemangkan tunjuk dulu. Okey, terima kasih. Kenapa? Pertama, you kena tanya DAP dulu lah. Jangan tanya saya. Yalah, tanya DAP. Itu sebab kamu daripada PKR sama. Tapi ini cadangan daripada Pakatan Raya. Itu loh, ceritalah. Jangan tuduh orang. Kita sendiri tidak tengok balik kita punya keluarga, kita punya rumah macam mana. Jangan hari-hari tuduh orang rasuah. Kalau you kata PKR tak ada, Selangor macam mana? Tengok dulu. Kita tak mau buat tuduhan saja. Ingatlah, bila mau paling patuh sama orang, mesti mau ingat orang pun boleh paling. Okey. Balik itu patuh. Pintu dulu. Jangan kalau aja lu kong kali kong syok sendiri ya. Terima kasih. Pintu dulu.
ini adalah satu cadangan daripada saya, dan dia ada cadangan bipartisan ataupun non-partisan. Yalah, kalau duduklah dulu, kamu misi cantik, tapi sendiri dia keluarkan macam mana nak selesai misi macam soal juga. Janganlah hari-harinya nak hantar barisan saja. Mungkin hari ini kita nasi tak dapat jumpa kalau Bintulu declare, kita pun boleh declare Bintulu, itu saja. Ini cadangan saya. Okey, terima kasih Datuk Speaker. Saya continue please. Bintulu sekali lah, nanti kita keluar minum boleh. Kalau ya, Bintulu hari-hari declare lah, apa lagi tak declare? Semua salah petani lah. Ya, Sungai Petani bangun dah bagi Ahmad. Terima kasih. Kerana adakah yang Kerana Jaya cadangkan itu seperti yang sedang dan dilakukan oleh di Germany? Di Germany dia ada undang-undang bahawa setiap parti, walaupun banyak mana dia belanja, siapa yang dia dapat terima derma dari siapa, dia mesti declare dalam parlimen. Maknanya usaha untuk memaklum kepada rakyat itu berlaku. Adakah ini maksud? Ya, memang betul. Sungai Petani baca banyak. Memang ini cadangan saya, ya. Sebab ini term terakhir kita untuk pilihan ni, ya. Jadi opportunity, sebab dulu Yang Maha Mulia minta kita lawan bantras rasuah. Ini saya tengok, saya pun dari Kelantan, saya hormat raja kita, saya kata kita cubalah. Jadi ini cadangan saya, memang non-partisan. Datuk Speaker, silakan. Yang Jaya, boleh komen sikit tak? Di mana Bintulu pernah berlaku, di mana dia bagi 10 juta kepada bekas Presiden MCA ni? Itu yalah, kita pun semua tahu tentang PKFZ semua tu, tapi kita tanyalah Bintulu sendiri nantilah. Halo. Bagi saya isu dia, saya teruskan. Nak bagi jalan. Sekarang PKJ buat punya ada tempat lain tak? PKJ punya projek ada buat kesusahan tak? Sekarang itu daripada kerjaan Selangor berapa kutipan sama dia? Ada cakap terima kasih tak? Hari ini berapa puluh juta dia dapat tiap-tiap tahun lah, bukan sehari. Kamu jakong kali kong, kalau mau tibek ini PKJ, mari lah kita tibek, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Ahli-ahli jangan you shock sendiri. Tak apa, you palu lain orang boleh, palu boleh. Mari lah sekali. You jangan orang you palu sama orang tak boleh tahan. Apa nanti orang bertahan. Kalau kita palu sama kamu tak bisa dulu. PKFZ masih lagi hutang kepada kerajaan negeri Selangor. Kali kong cek PKA punya annual report dulu. Order apa? Order please. Tak perlu apa? Ya, semua buta lah. Kamu yang sedang, kamu shock sendiri lah. Okey. Terima kasih ahli-ahli parlimen semua, ya. Okey, terima kasih. Datuk Speaker, saya sekarang memberi fokus kepada isu PDRN, ya. Pejabat kita YB Bintulu boleh slow down sikit. Terima kasih. Okey. Saya nanti kena teruskan Ahmad. Datuk Speaker, di kawasan Kelana Jaya. Salam bangun dah bagi. Okey, baik. Salam. Kawan saya. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Kelana Jaya. Saya cukup bersetuju dengan pandangan yang telah dinyatakan oleh Kelana Jaya, ya. Tetapi saya merasakan ianya terlalu berbaik sangka, ya. Apabila dikatakan bahawa segala rasuah seolah-olah segala rasuah adalah demi parti, ya, sedangkan kita tahu kadang-kala yang alasan demi parti itu adalah hanya cover up dan ianya masuk dalam poket-poket peribadi dan tak ada kena-mengena pun dengan parti, ya. So saya rasa itu sajalah yang perlu ditambah untuk menentukan bahawa masalah rasuah itu benar-benar dapat diselesaikan, bukan sekadar ada transparansi dari segi perbelanjaan parti, tetapi perlu juga dari segi semua kontrak-kontrak kerajaan dan sebagainya, dan juga beefing up of the MACC. Terima kasih banyak Syalam. Syalam memang betul. Saya memang setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syalam. Kebanyakan kita ahli politik, kalau kita ada kuasa, kadang-kadang kita diminta oleh parti untuk cari dana, ya. Cari dana ni boleh legal, boleh illegal, betul tak? Ya. Apa yang kita tahu ialah kadang-kadang dana ni dijumpai tapi tak masuk parti pun. Jadi insya-Allah memang betul. Saya setuju dengan perkara ini, ya. Dan bagi saya yang paling penting, kalau kita nak honest politician, the party must be honest in dealing the issue. Kalau tidak, hancur negara kita, ya. Dan ini adalah both side. Saya nak buat advisory ini untuk kepada government dan juga non-government.
Baik, saya kalau boleh ni 5 minit ni tak sempat ni, tapi tak apalah. Kalau Selangor bangun ya Muhammad nak bagi Tak payahlah brother, cukup lah. Nanti. Dah 6 minit lah, 6-7 minit hilang. Okey, PDRN. Isu PDRN di kawasan Kelana Jaya, khususnya Dun Subang Jaya, YB Hanayo dan saya sangat bertuah kerana PDRN ni pegawai dia memang cekap dan berhemah tinggi. Ya, kita lihat crime rate kita turun. Ya, dan kita ada data yang guarded semua ni. Tapi saya cuma nak katakan ni saja. Bagi saya, persepsi terhadap PDRN bahawa mereka korup adalah berpunca daripada dua benda. Yang pertama ialah apabila kita ada traffic offence, polis stop kita, dia akan minta RM50 untuk settle. Ya, bila banyak orang kena ataupun adik dia kena ke cousin dia kena, jadi persepsi tu ialah semua polis korup. Nombor dua ialah seperti pagi ni saya dengar ahli parlimen ada satu yang timbulkan isu tentang gejala maksiat. Saya ingat. Batu Kawan kata kawasan komersial kita penuh dengan tempat berjudi, refleksologi yang sebenarnya tempat pelacuran. Kalau semua ni berlaku secara open dan polis tidak ambil tindakan, maka persepsi polis ni bertambah bahawa mereka semua korup. Daripada dua punca ini, satu daripada traffic offence, satu daripada persepsi terdapat tempat-tempat perjurian yang terbuka, ya, polis dinampak sebagai sangat korup. Satu berpunca daripada organised crime. Jadi bagi saya, pejabat saya memang kita suka dasar. Jadi kita dah tulis satu kertas juga tentang perkara ini, dan kita recommend tiga benda. Yang pertama, untuk traffic offence, semua ahli-ahli polis traffic kena pakai body camera, dan body camera ni tak mahal. Kalau Datuk Speaker boleh pergi Lazada tengok, RM500 satu biji. It's not expensive. Kalau kita kira perkiraan untuk pantauan dia ataupun recording dia dan juga re-examination of the data, dia akan melibatkan sebanyak 1,500 setahun. Maknanya mesin campur pantauan adalah cuma 2,000 setahun, satu unit. Di Malaysia kita ada 6,000 traffic police. Kalau semua traffic police pakai, kos dia 12 juta setahun. The police can improve their image 100% by just installing 12 million of investment a year. Bagi pejabat saya, kita buat fikiran macam ni, sebab saya rasa ini adalah dasar yang betul. Nombor dua, kita kena bayar gaji polis kita meningkat setaraf dengan Singapura ataupun Hong Kong. Kenapa Singapura dan Hong Kong? Sebab kedua-dua ni adalah negara yang terbaik di Asia mengenai police corruption at the minimum level. Dan berapakah gaji yang kita kena bayar? Bukan 2.6 bilion setahun, tapi 2.5 bilion saja. Kita save 100 bilion, tapi kita boleh pastikan semua ahli-ahli polis kita boleh hidup, bukan selesa lah, tapi sekurang-kurangnya disincentivize them from corruption. Maknanya dia boleh hidup dengan bangga dan boleh buat kerja dia dengan baik. Ya, dan kita lihat di Subang Jaya, dan kita rasa bahawa polis ni boleh, aspirasi dia boleh mencapai status seperti apa yang berlaku di Subang Jaya. Ya, dan bagi saya SPRM, seperti kawan baik saya Syalam kata tadi tu, memang SPRM kena 100% independent. Maknanya bajet dia bukan melalui Perdana Menteri, bajetnya kena terus daripada Parlimen, dan dia kena report balik kepada Parlimen. Ya, baik, dalam 1 minit lebih ni, saya kalau boleh tu kita tambah 1-2 minit lah, sebab dia kacau banyak tadi. Saya nak sentuh dua perkara yang penting daripada segi ekonomi. Pertama ialah tentang pelaburan negeri China. Pada saya memang sokong apa pelaburan pun, daripada India ke daripada Afrika pun kita terima. Cuma kita kena faham bahawa pelaburan China ni ada geopolitical cost dia. Kita kena bayar satu benda tu. Ya? Jadi saya minta ahli-ahli dewan, apabila kita berdepan dengan isu berbilion-bilion, beratus-ratus bilion punya investment, kita kena faham bahawa we can only negotiate if we are in a strong position. Maknanya kerajaan kita tidak boleh terdesak apabila kita berunding. Ini basic 101 negotiation. Tetapi kalau kita teruskan berbelanja tak pakai sistem langsung, tak ada check and balance, susah kita nak negotiate dengan China. China akan ambil, negara China akan ambil advantage yang penting, dan kita akan bayar. Kita akan bayar sebenarnya, anak-anak kita, cucu-cucu kita akan bayar. Nombor dua, tentang
Saudi Arabia, saya sokong. Saya memang peka dan rasa terharu kepada Duli Yang Maha Mulia kerana beliau ada peranan untuk membawa King Salman mari ke sini, ya. Tapi kenapa ada ahli-ahli politik yang lain yang mempermainkan isu ini dan kata ini isu confirmation 2.6 bilion ni betul? Datuk Speaker, saya nak beri satu data yang betul. Pada bulan Disember 2016, King Salman mendema 20 juta rial bersamaan 23 juta ringgit Malaysia kepada Syria. Humanitarian aid to the entire Syrian people, 23 million people receive only 23 million ringgit. RM1 seorang. Mustahil King Salman boleh bagi satu orang yang kaya, yang berkuasa 2.6 bilion. Ya, habiskan yang Muhammad. Jadi bagi saya cuma nak akhiri dengan kata, I hope both the house can work together, can try to find some meaning to why we are here as parliamentarian. Ya, dengan ini saya menyokong usul Tita Diraja. Terima kasih.